Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kemerdekaan. Baiklah, hari ini kita teruskan lagi PDPR kita dengan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Hari ini kita di unit ke-13 dengan tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Tajuk Pengorbananku demi tugas. Tajuk ini berlandaskan kepada standard kandungan 3.2, iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Manakala standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu 3.2.2 menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Objektif pada akhir PDPR, murid-murid dapat menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Kemahiran kita pada hari ini iaitu kemahiran menulis. Kamu boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 5, muka surat 100. Dan aktiviti kita pada hari ini ialah menjawab soalan secara kritis dan kreatif. Okey, sebelum itu, tahukah kamu apakah yang dimaksudkan dengan kritis dan apa yang dimaksudkan dengan kreatif? Okey, kritis membawa maksud kemahiran kamu memilih jawapan daripada petikan. Itu kita panggil kritis. Manakala kreatif pula ialah bagaimana kamu menjana idea baru bagi soalan yang ditanya. Okey? Awak menjana idea baharu. Itu kita panggil kreatif. Okey, kalau sudah bersedia, mari kita baca sama-sama petikan di muka surat 100. Biografi. Pengorbananku demi tugas. Pekerjaan sebagai malim gunung memang mencabar. Malim gunung ialah juru pandu kepada pendaki gunung. Demi tugas dan jati diri yang tinggi, Muhammad Rizwan Kauhinin, malim gunung di Gunung Kinabalu, nekat menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak yang terkandas semasa kejadian gempa bumi di Sabah. Saya gemetar apabila dianggap sebagai wira. Padahal saya hanyalah insan biasa. Sumbangan saya itu kecil berbanding dengan pengorbanan anggota keselamatan yang menjaga kedaulatan negara, kata Muhammad Rizwan kepada pemberita. Muhammad Rizwan hanya merendah diri dan menyifatkan dirinya masih seperti malim gunung lain yang mencari rezeki dengan membawa pendaki ke puncak Gunung Kinabalu. Saya berkorban dengan ikhlasnya tanpa mengharapkan sebarang balasan dan bagi saya semua malim gunung ialah wira, jelas beliau. Berkat kerjasama semua, malim gunung dapat menyelamatkan pendaki yang terkandas.
Malim gunung membuktikan bahawa mereka juga boleh berbakti untuk tanah air. Tugas murni mereka dapat meningkatkan keyakinan pendaki untuk terus meneroka keindahan puncak Gunung Kinabalu. Muhammad Rizwan dianggap wira oleh pemimpin negara. Atas dedikasi itu, beliau dinobatkan sebagai ikon kebanggaan negara kita ketika sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2015. Beliau juga dianugerahi darjah kebesaran Bintang Setia Kinabalu. Okey, kita dah baca teks mengenai Malim Gunung. Apa dia Malim Gunung? Malim Gunung ialah juru pandu kepada pendaki gunung. Kalau awak nak naik gunung, ada orang tolong bantu awak. Orang yang pandu awak nak naik ke atas itu, itulah kita panggil dia sebagai Malim Gunung. Okey. Berdasarkan petikan yang kita baca tadi, terdapat 5 soalan yang perlu kamu jawab. Okey? Saya cuba bantu dan selebihnya kamu kena buat sendiri. Okey, kita tengok soalan satu persatu. Soalan pertama, Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira, mengapa? Okey, kenapa dia tak nak orang anggap dia sebagai wira? Jawapannya ada dalam petikan. Yang kedua, bagaimanakah negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau? Pun ada dalam petikan, cuma nak tengok macam mana awak kritis. Kritis maksudnya memilih jawapan yang ada dalam petikan. Soalan ketiga, pada pendapat kamu, apakah kesan kepada imej Malaysia di mata dunia dengan sikap sanggup berkorban beliau itu? Yang ini tidak ada dalam petikan. Inilah yang memerlukan kreatif ataupun kreativiti awak untuk mencipta idea baharu. Okey, yang keempat, apakah sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara? Pun tidak ada dalam petikan. Cuma awak kena kreatif. Macam mana nak membina jawapan kepada soalan nombor 4. Nombor 5, nyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas. Yang ini ada dalam petikan. Yang ada simbol otak kat sebelah itu, nak suruh awak berfikir secara kreatif. Bukan kritis, kreatif. Kritis dah ada jawapan kat situ. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira, mengapa? Kenapa dia tak nak dianggap sebagai wira? Ada dalam petikan. Okey, tak apa. Yang ini saya bagi satu cadangan jawapan. Kita bincang dan saya akan bagi satu cadangan. Sebenarnya ada 2 atau jawapan yang boleh awak pilih. Itu adalah nak tengok macam mana awak kritis. Sebab tu saya kata kritis ni ialah pemilihan jawapan dalam petikan. Okey, mengapa Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira? Mengapa? Awak kena mulakan. Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira kerana apa? Okey. Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira kerana menganggap
sumbangannya terlalu kecil jika dibandingkan dengan pengorbanan anggota keselamatan yang menjaga kedaulatan negara. Ataupun awak boleh buat juga, ada dalam petikan, Malim Gunung Mohammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira kerana kerjanya ataupun pengorbanan yang dilakukan adalah ikhlas. Itu pun boleh diterima. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Bagaimanakah negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau? Macam mana? Ada dalam petikan tadi yang kita baca di perenggan yang terakhir pada Hari Kebangsaan tahun 2015. Kerajaan bagi apa kat dia? Tengok balik petikan muka surat 100 perenggan akhir. Negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau dengan cara menobatkan beliau sebagai ikon kebanggaan negara dan menganugerahi beliau darjah kebesaran bintang setia Kinabalu. Kalau nak sambung lagi, pada Hari Kebangsaan tahun 2015. Okey. Kita pergi soalan yang ketiga. Pada pendapat kamu, apakah kesan kepada imej Malaysia di mata dunia dengan sikap sanggup berkorban beliau itu? Ini soalan pendapat. Kalau soalan pendapat, pada pendapat kamu, maka awak kena jawab pada pendapat saya. Pada pendapat saya, okey, apa dia? Kita tengok jawapan yang saya berikan. Pada pendapat saya, sikap sanggup berkorban beliau menjadikan imej Malaysia dipandang tinggi di mata dunia. Okey. Kita tengok soalan yang keempat. Yang ini yang keempat, yang kelima saya tak nak bagi jawapan, nak suruh awak cari sendiri. Tapi saya bagi clue. Apakah sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara? Okey, saya bagi dulu jawapan separuh. Sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara ialah, okey, siapa itu Malim Gunung? Malim Gunung ialah juru pandu kepada pendaki gunung. Okey, yang ni Gunung Kinabalu maknanya juru pandu kepada pendaki Gunung Kinabalu. Apa sumbangan dia? Sumbangan dia mungkin apabila Malim Gunung ini melakukan tugas dengan baik, ramah dan mudah untuk didampingi, maka pelancong suka tak datang? Ataupun pendaki suka tak datang pergi ke Gunung Kinabalu? Tentulah suka kan? Bila ramai orang datang, apa yang akan jadi? Apa yang jadi? Industri pelancongan berkembang. Apabila berkembang, itu merupakan salah satu sumbangan kepada pembangunan negara. Pandai-pandai buat ayat. Okey, yang terakhir, soalan yang kelima. Nyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas. Okey, pengajaran. Pengajaran ni biasanya kita hendaklah, kita janganlah. Itu adalah pengajaran. Jawapannya macam itu. Okey. Pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas ialah kita hendaklah apa? Adakah kita hendaklah menjadi Malim Gunung? Oh, tidak. Adakah kita kena berkorban? Itu betul. Adakah kita kena ikhlas dalam pekerjaan?
Betul. Adakah kita kena buat sesuatu apabila kerja menuntut untuk kita buat benda tu? Ya, betul. Jadi awak kena buat pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas ialah kita hendaklah ikhlas dan berkorban dalam pandai-pandailah awak sambung. Okey. Tugasannya biasalah, tugasan yang tak selesai tadi awak tolong selesaikan. Ini tugasan yang pertama. Apa dia jawapan dia? Tugasannya sama. Awak kena jawab dari soalan 1 sampai soalan 5. Cuma soalan 4 dan 5 awak kena cari jawapan sendiri. Jangan awak tulis 2 soalan ni aja. Awak kena tulis ke 5 soalan dengan jawapan. Yang nombor 4 dan nombor 5 kena cari sendiri. Ni nombor 4, 5. Baiklah. Hanya itu sahaja untuk PDPR hari ini. Semoga dapat siapkan kerja saya mengikut masa. Jangan lupa tulis kehadiran. Kalau tak tulis kehadiran, saya tak tahu siapa yang ikut, siapa yang tak ikut. Okey? Selamat belajar. Sekian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.